Saya kata saya dari bahagian penyelidikan, ilmu pejabat, Jabatan Agama Islam Johor. Ini lagi tadi baru ni. Kena sebiji tak saya. Dia dah bagi saya bagi 10 biji lah kat dia. Nampak tuan-tuan? Tu cikgu yang ngajar murid tuan. Ini yang menyebabkan agama makin difitnah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita apabila kita menerima Islam ni bagaimana tuan-tuan? Udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islam tu secara menyeluruhlah. Bukan sekadar Islam masa kahwin tuan-tuan. Saya ingat kawan-kawan saya dulu. Adalah kawan-kawan zaman jahil tuan-tuan. Ada kawan-kawan saya tu yang kerjanya curi ayam orang. Kebetulan adalah saya sekolah Arab. Bila saya balik tu dia cerita, kau tolong sembelihkan ayam. Ayam satu, ayam curi. Kalau dah ayam curi kau tak boleh sembelih, kau makan hidup-hidup. Masa curi kau tak fikir halal haram. Bila nak makan tu fikir nak yang halal lah. Makan je lah. Apalah sembelih kau ambil tu mesti kau ketuk kepala ayam tu. Betul bakar. Oh tak nak, tak boleh, tak halal. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala suruh kita terima Islam tu dalam sifatnya yang menyeluruh. Sebab Nabi SAW ajar Islam kepada kita ni tuan-tuan menyeluruh. Dari segi ekonominya cara Islam, kekeluargaannya cara Islam, politiknya secara Islam, pentadbirannya secara Islam, muamalahnya secara Islam, dan segala-galanya secara Islam. Kita akan selamat. Aslim taslam. Engkau terima Islam, kau akan selamat. Ini janji daripada Nabi SAW tuan-tuan. Terima Islam kita selamat. Lepas tu saya tuan-tuan pernah jumpa orang ngajar ngaji tuan-tuan. Jumpa orang ngajar ngaji. Ngajar ngaji bagus tak bagus tuan-tuan? Bagus tak tuan-tuan? Bagus kan? Ada yang berani kata ngajar ngaji tak bagus? Tapi malamnya kat mana tuan-tuan? Dia ngajar Al-Quran tetapi dia tak faham Al-Quran. Itu yang Jabatan Agama membuat satu tindakan. Mana-mana orang yang mengaji Al-Quran, kalau tauliah tu tauliah mengaji saja. Dia bukan tauliah berdoain, bukan tauliah mengajar secara umum macam Ustaz Anwar. Sebab apa? Ini tadi dia tak faham. Saya masa dia bagi penyelidikan, pernah selidik orang ni, dia dah buka konsultan motivasi lah. Latar belakang kerjaya dia aku tuan-tuan sebelum dia sebagai konsultan motivasi, yang dia motivasi ni ngomong termasuk orang agama tu dia tu. Dia goreng pandai. Bab goreng dia memang cukup bagus tuan-tuan. Penjaga stok dia. Penjaga stok tuan-tuan. Tapi kalau penjaga stok, latar belakang macam mandik anak-anak kita lepasan bodoh anomah apa okey lagi. Sebab dia ada asas agama tuan-tuan, tak masalah. Sebab penjaga stok tu bukan hina tuan-tuan, mulia. Sebab dia bekerja. Yang hina dekat mana tuan-tuan? Bila Allah berikan kebaikan, kelebihan kat dia, dia boleh goreng. Bagilah surah Fatihah tuan-tuan. Suruh disarah, insyaAllah disarah. Satu dunia disarah tuan-tuan. Bagi surah Ikhlas, suruh disarah. Memang
Keluar macam-macam tuan-tuan. Ini yang berlaku. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, Nabi SAW ajak kita supaya ikut dia. Itu yang kita sambut oleh Nabi. Antara tujuan kita sambut oleh Nabi supaya kita kenal sirah Nabi. Bila kita kenal sirah Nabi, maka kita tahu apa kerja Nabi. Dan kita tahu apa yang Nabi ajar kepada sahabat. Dan apa yang sahabat ajar kepada tabi'in, tabi'in, dan sampailah perkara itu kepada kita hari ini. Selain daripada itu, dengan kita kenal Nabi, kita akan ada rasa cinta. Kita ada rasa kasih. Kenapa tuan-tuan? Sebab Nabi SAW datang ke dunia ini tuan-tuan, dia sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat tuan-tuan. Hal keadaan Nabi itu sebagai rahmat. Kita di Keluang ni dah berapa lama tak hujan tuan-tuan? Walaupun katanya semalam hujan kan? Sebab saya semalam di Johor Bahru, balik-balik betul nak dekat azan maghrib. Katanya ada hujan. Tapi sebelum ni memang dah lama tak hujan kan? Dari awal Januari, betul tak tuan-tuan? Bila dapat hujan tu, suka tak? Suka kan? Rahmat kan? Tak boleh kita bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Itu baru hujan tuan-tuan. Itu baru hujan. Itu baru air tuan-tuan. Air itu kadang-kadang bila datang banyak jadi bak pun memberikan kemudaratan kepada kita. Nabi ada tak sepanjang yang kita tahu dengan adanya Nabi SAW kita dapat musibah? Ada? Tuan-tuan mana ada pun? Ada ustaz-ustaz pernah cerita dengan datangnya Nabi tuan-tuan kita dapat musibah. Kita dapat petunjuk dengan adanya Nabi. Kita dapat bimbingan dengan adanya Nabi. Kita dapat kebaikan dengan adanya Nabi. Masalah kita yang buntu dengan adanya Nabi terungkai tuan-tuan masalah tuan-tuan. Walaupun perkara itu kita tak kecapi macam mana sahabat-sahabat Nabi lalui tuan-tuan. Tapi kita terima perkara ini berdasarkan pada hadis-hadis yang disampaikan kepada kita. Yang merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perkara-perkara itu menjadi penyelesai kepada masalah-masalah yang dihadapi selama ini dalam keadaan semua, dalam banyak hal yang dihadapi oleh masyarakat pada ketika itu tuan-tuan. Dari segi zahirnya, dari rohaninya, dari segi fizikalnya, dari segi kehidupannya tuan-tuan, dengan adanya Nabi mendapat keberkatan yang cukup. Sebab itu bila mana orang mendakwa menyambut hari kelahiran Nabi SAW ini merupakan satu perkara yang bid'ah, sebenarnya mendakwa itu dia telah melakukan perkara bid'ah. Kalau mereka katakan bahawa apa yang kita lakukan sambutan oleh Nabi ini tak ikut macam Nabi, sebenarnya dia tak faham hadis Nabi. Dia tak tahu nak mengambil iktibar daripada apa yang Nabi SAW telah lakukan. Dulu saya masa nak pergi Mesir tuan-tuan, ini ada cerita lah, nak pergi Mesir. Ada seorang tu banyak cakap pula, dia kata ini bid'ah, itu bid'ah, ini tak boleh, ini tak boleh. Dah saya ambil kunci kereta dia, saya buang.
kenapa kau buang kunci kereta? Tak, zaman Nabi mana ada kereta ada unta je. Tak, jangan naik kereta, naik unta je. Sedangkan bid'ah itu tuan-tuan telah disepakati oleh para ulama, dia terbagi kepada dua. Satu bid'ah hasanah, satu bid'ah sayyi'ah. Apa bid'ah hasanah tuan-tuan? Apa-apa perkara yang tak dilakukan oleh Nabi SAW tetapi ada dasarnya dalam agama. Ada dasarnya dalam agama. Yang bid'ah sayyi'ah itu bagaimana? Perkara yang baru yang dilakukan tak dilakukan oleh Nabi tetapi tak ada dasarnya dalam agama. Itu yang dikatakan bid'ah sayyi'ah. Contohnya zaman apabila berkembangnya Islam dan umat Islam dah bersederakkan di merata dunia, timbulnya kumpulan Murji'ah. Kumpulan Murji'ah, kumpulan orang yang berpegang kepada pahaman Jabariyah. Pahaman Jabariyah ni zaman moden ada tak ada tuan-tuan? Ada tak ada? Ada tuan-tuan. Cuma dia tak mengaku dia sebagai Jabariyah. Tapi pahaman tu dia masih dia pegang. Bagi contoh, kalau misalnya sepasang lelaki dan perempuan kena tangkap, kenapa kau buat benda ni? Alah, memang dah ditakdirkan. Itu pahaman Jabariyah. Itu pahaman Jabariyah. Dia tak ada usaha untuk mengelak daripada melakukan kemaksiatan. Sedangkan kita ada sunnah jamaah, kita kena usaha terlebih dahulu. Kita kena ada ikhtiar. Barulah kita serahkan, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada dosa, ada pahala. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan besok di akhirat. Ada syurga, ada neraka. Tuan-tuan, lepas tu kita kena faham agama dengan menyeluruh. Baik tu nak tahu agama ni tuan-tuan, dia kena belajar. Al-ilmu bita'allum. Nak dapat ilmu dengan belajar. Bukan gurunya kita YouTube. Kita kena ada guru. Kalau ada guru, kita boleh merujuk. Boleh guna YouTube seandainya yang menyampaikan tu kita dah kenal. Sebagai contoh Ustaz Anwar dari YouTube dia. Okeylah, sebab kita dah kenal dia. Entah siapa-siapa yang kita tak kenal, kita ambil IT yang berlaku dalam masyarakat. Macam tadi saya dapat satu soalan mempertikaikan seorang tokoh ulama yang tersohor. Ditanyakan dekat saya, Ustaz, pandangan ulama ni boleh pakai ke? Saya tengok gambar dia, boleh pakai, kan apa masalahnya? Dia baik. Mana boleh Ustaz? Dia kan buat amalan di kubur. Bila dia cakap macam tu, saya dah faham dah latar belakang orang ni, sama ada dia orang